Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Baik, bertemu kita lagi dalam taklimat disiplin siri yang ketiga. Okey, sebelum ni kita unit disiplin telah menghasilkan 2 video siri taklimat. Okey, 2 siri lah. Ini siri yang ketiga. Baik, kali ni pihak disiplin ingin fokus. Okey, ingin fokus kepada kesalahan ponting. Okey, kesalahan ponting. Kalau dilihat daripada paparan yang boleh dilihat di video ini, ada beberapa kesalahan ataupun jenis-jenis ponting. Yang pertama, ponting sekolah. Kedua, ponting kelas. Ponting aktiviti co-curriculum. Ponting ujian ataupun peperiksaan. Ponting acara rasmi sekolah. Ponting perhimpunan. Nombor 7 dan nombor 8 iaitu ponting prep dan ponting asrama kita tidak terlibat kerana sekolah kita bukan sekolah asrama. Tetapi dalam kesalahan ponting di bawah Kementerian Pendidikan ada juga ponting prep dan ponting asrama. Ini mana tahu nanti pelajar-pelajar tingkatan 1 ada dapat tawaran ke asrama, ketahuilah bahawa di sana ada ponting prep. Prep ni ponting bagi pelajar asrama dia tahulah. Okey. Ponting prep ni maksud ponting yang pelajar persediaan. Prep ni preparation untuk pelajar-pelajar yang di asrama. Baik, saya fokus kepada ponting sekolah. Ponting sekolah ni apa? Ponting sekolah ni bermaksud pelajar yang tidak hadir ke sekolah tanpa apa-apa makluman. Okay, sekiranya ada makluman daripada ibu bapa atau pelajar itu sendiri, contohnya sakit, ada surat, okay, melawat saudara mara yang meninggal dan sebagainya, itu tidak termasuk dalam ponting sekolah. Ponting sekolah ni bermaksud dia tidak ada ke sekolah tanpa apa-apa makluman. Tahu-tahu tak ada di sekolah tanpa ada makluman, tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada surat. Ini dikira sebagai ponting sekolah. Amaran pertama, surat daripada pihak sekolah akan dialamatkan kepada murid yang tidak hadir ni setelah tidak hadir sekolah 3 hari berturut-turut. Maksudnya, satu hari Isnin, Selasa, Rabu. 3 hari straight tak datang, tanpa makluman, tanpa apa-apa alasan, maka pihak sekolah akan mengeluarkan surat. Dan perkara ini boleh dikesan oleh guru kelas. Sekiranya tidak hadir 10 hari secara tidak berturut-turut, hari ni hadir, esok tak hadir, esoknya lagi hadir, tak hadir, dia berkala. Hari ni hadir, 2-3 hari tak hadir lagi, 2 hari hadir pula. Ini macam tu, tak berturut 10 hari. Dan amaran kedua, boleh diperhatikan 10 hari berturut-turut. Kalau secara berkala 20 hari. Beza tu beza berturut-turut ataupun secara berkala. Okay, berturut-turut tu maksudnya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 hari. Kalau 20 hari, hari ni hadir, esok tak hadir. Hari ni hadir, esok tak hadir. Tu secara amaran ketiga ataupun amaran terakhir. Okay, 17 hari berturut-turut. Okay, dan 30 hari secara berkala. Baik. Saya nak pergi kepada, saya nak ulang balik. Amaran pertama ni 3 hari. Contoh amaran pertama 3 hari berturut-turut. Amaran kedua 10 hari berturut-turut tidak hadir setelah amaran pertama. Bukan dia tak masuk dia tak campur sekali. Maksudnya 3 hari berturut-turut, amaran kedua akan datang setelah 10 hari berturut-turut selepas amaran pertama. Okay, selepas amaran pertama. Begitu juga dengan amaran ketiga, 17 hari berturut-turut setelah amaran kedua diberikan. Yang secara berkala pun boleh perhatikanlah. Okey. Biasanya pihak sekolah melalui guru kelas dia akan dapat detect dan mengeluarkan surat amaran. Kadang-kadang sebab itulah pihak sekolah memerlukan pihak ibu bapa mengemaskini APDM. APDM kan, APDM. Sekarang ni saya ingat ibu bapa sendiri yang kena kemaskini. Jadi alamat tu pastikan betul. Kadang-kadang pihak sekolah dah mengeluarkan surat tapi surat tu tidak sampai. Okay, tapi walaupun surat tu tidak sampai, tapi sepatutnya ibu bapa tahu. Para pelajar kena tahu bahawa dah lama tak datang ke sekolah. Kan, kena tahulah, kena merujuk kepada pihak sekolah. Sekiranya ada alasan. Ada alasan tertentu, sakit, melawat orang-orang tertentu. Tapi
Janganlah alasan tu direka-reka. Okey. Jangan direka-reka, jangan buat-buat alasan. Baik. Nah, ni surat buang sekolah akan dikeluarkan setelah 30 ini surat buang ini yang surat buang sekolah ni telah dikumpulkan dari tadi. Kita tengok tadi kita tengok tadi. Tengok yang berturut-turut. 3 tambah 10 tambah 17. Berapa hari? 30 hari. Okey, jadi hari yang ke-31 akan ada surat buang sekolah. Begitu juga dengan secara Begitu juga dengan secara berkala. Tengok secara berkala. 10 tambah 20 tambah 30. Kalau kita kumpulkan 60 hari. Okay, sebab itulah dalam 60 hari secara berkala. 60 hari dikumpulkan, tak datang. Dikumpul daripada bulan 1 contohnya sampai bulan 9. Kumpul semua sekali ada 60 hari secara berkala. Surat buang sekolah akan dikeluarkan. Malangnya bagi SMK Kuala Selangor setiap tahun. Okay, setiap tahun, kecuali masa PKP lah, pasal tahun lepas tak adalah. Okay, sebab memang kita tak datang sekolah kan. Okay, tapi sebelum-sebelum tu mesti ada pelajar yang dibuang sekolah kerana tidak hadir ke sekolah tanpa sebab. Okay, tanpa sebab. Kalau ada sebab, pihak sekolah tidak masuk dalam kiraan ini. Kalau ada sebab. Okay, tak masuk dalam kiraan ini. Okay, jadi pihak unit disiplin pihak sekolah mengharapkan agar semua pelajar dapat hadir ke sekolah setiap hari. Okay, walau bagaimanapun mestilah pada hari-hari tertentu ada keperluan kita ataupun ada kekangan untuk tidak hadir. Tak apa, maklumkan pada pihak sekolah dan bersurat. Lebih baik bersurat. Okay, jangan sekadar maklum pada guru kelas saya tak hadir, tapi esok bila datang tak ada surat. Ada surat lah. Saya surat daripada ibu bapa mengamalkan bahawa pelajar tidak hadir. Baik, itu ponteng sekolah. Okay, kalau kita perhatikan ada beberapa jenis lagi ponteng. Okay, ponteng kelas. Yang ini hadir sekolah tapi tak masuk kelas. Itu maksudnya ponteng kelas. Seterusnya ponteng aktiviti co-curriculum yang mana kita jalankan pada hari Rabu. Okay, pagi ada kat sekolah. Petang dah tak ada kat co-curriculum. Ataupun ada kat sekolah, dekat sekolah koko. Tapi ke mana-mana entah. Dia pergi tandas, dia pergi kantin, dia pergi belakang dewan, macam-macam. Ini kita sebagai ponteng koko. Okay, ponteng co-curriculum. Yang keempat, ponteng ujian ataupun peperiksaan. Ada di sekolah, tapi sengaja tak nak datang ujian. Okay, kalau di rumah tu memang kita tak ni lah. Ni memang ada di sekolah. Okay, yang ni jarang berlaku lah, ponteng ujian atau peperiksaan. Yang kelima, ponteng acara rasmi sekolah. Contohnya sekolah ada mengadakan ceramah Maulidur Rasul. Dia ada di sekolah, tapi rupa-rupanya dia berada di kelas. Ceramah tu berada di surau, tapi dia berada di kelas. Langsung tak datang. Itu ponteng acara rasmi. Atau ada sambutan hari guru, ada sambutan tertentu, dia tak datang. Bukan dia tak datang, dia ada di sekolah, tapi sengaja tidak pergi ke tempat yang dikehendaki. Okay, contohnya ada program teknik menjawab peperiksaan. Okay, di pusat sumber. Tapi sepanjang-panjang program tu dia tak ada. Tapi sekolah tahu bahawa dia datang. Ini ponteng acara rasmi sekolah. Dan yang keenam, ponteng perhimpunan. Perhimpunan kita ada perhimpunan rasmi pada hari Isnin. Dan juga perhimpunan harian pada hari Selasa, Rabu, Khamis. Dan pada hari Jumaat kita ada bacaan Yasin di tapak perhimpunan. Jadi kalau pelajar ni hadir, kalau contohnya kalau macam bacaan Yasin di tapak perhimpunan, kadang-kadang pelajar ni hadir tapi dia berada di tandas, berada di kelas. Ini kita anggap sebagai ponteng perhimpunan. Perhimpunan ni macam-macam lah. Perhimpunan rasmi hari Isnin, ataupun apa-apa juga perhimpunan yang mana semua pelajar sepatutnya berada di situ, tapi ada juga pelajar yang tidak ada di situ. Kita anggap dia sebagai ponteng perhimpunan. Manakala yang ke-7 dan dengan ke-8 sekolah kita tak terlibat kerana itu adalah sekolah yang ada asrama. Okey, saya pihak sekolah harap pelajar-pelajar faham tentang jenis-jenis ponteng ni. Saya sengaja nak terangkan, bukannya bila saya terangkan ni benda ni kena buat, benda ni kena dihindari. Bukannya ni kena buat, bukan, ni kena dihindari. Okey, harap penerangan tu jelas.
Nanti kalau tak jelas, bila boleh bersemuka, khususnya kepada adik-adik tingkatan 1, bolehlah merujuk kepada guru-guru yang mana-mana guru lah. InsyaAllah semua guru-guru akan faham tentang kesalahan-kesalahan ponteng ini. Sekian, terima kasih. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada siri-siri yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.